Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak review satu lagi saham. Okay, saham DGB. Okay, kenapa aku nak review saham ni? Sebab apa? Dia ada satu news. Okay, tak silap aku ada followers aku tak kata pasal shareholder. Okay, shareholder consolidation. So aku cubalah cari apa maksud shareholder consolidation ni bermaksud. Okay, harga saham tu yang pertama sekali apa kebaikan pada saham tu akan naik lah daripada harga dia 4 sen ni, 4 sen setengah ke 5 sen ni, dia akan naik. Okay, dia akan naik kepada 50 sen. Okay, so maksudnya 1/10 lah. Okay, 1/10. Okay, sebab apa dia buat begitu? Sebab apa? Shareholder dia dia ada tetapkan syarat lah. Kita tetapkan syarat kalau mahu mungkin kita buat share, okay, kita kena naikkan saham ni daripada 5 sen pada 50 sen ataupun ada nisbah dia lah. So apa yang aku tahu, okay, saham ni ada share consolidation around 1/10. Okay, so keburukannya, apa yang aku baca, keburukannya adalah kita punya shareholder lah. Berapa banyak kita punya shareholder tu akan berkurang lah. So maksudnya daripada kalau kita beli sebelum ni 10,000 unit, okay, 10,000 unit dia akan kurang jadi 1,000 unit. Okay, sebab apa? Syarikat yang dia sebenarnya syarikat tak mahu nak bayar lebih lah kepada shareholder. Okay, so daripada 10,000 unit jadi 1,000 unit, so kurang. So ada lagi beberapa terma dan syaratnya, so, tapi aku tak berapa faham tu, tapi itu apa yang aku faham lah. Okay, so nanti kalau aku ada baca lagi, so aku akan share lagi lah dekat aku punya channel. Okay, so before kita pergi pada technical chart, kita tengok dulu DGB Asia ni buat apa sebenarnya. Okay, DGB Asia ni lebih kalau kau tengok pada dia punya laman web dia, bisnes dia kepada okay, bisnes dia fokus kepada software. Okay, maaf tentang kurang sikit. Okay, tak apalah. Okay, kita tengok kepada dia punya bisnes dia, teknologi. Okay, so teknologi. Okay, okay, so teknologi. So kalau kita tengok volume dia ni, okay, 78 juta. Okay, 78 juta dia punya volume dia. Okay, 30 pembelian dan penjualan dia sama dengan volume dekat sini. So kalau agak berat saham ni, okay, kalau kau tengok dia punya charting dia pun, dia punya penaikan dia pun tak berapa jelas. Tak berapa, bukan tak berapa jelas, tak berapa banyak. Okay, tak berapa banyak walaupun volume dia 78 juta dekat sini. Okay, so kita tengok kepada dia punya quarter report dia. So kalau kita tengok quarter report dia, dia mengalami semua kerugian. Okay, kecuali quarter terakhir ni. Okay, so quarter 2020 ni 2 quarter je dikeluarkan. So quarter terakhir ni dia mencatatkan keuntungan sedikit 54k. Okay, dia punya revenue 912k. Okay, so ada sedikit keuntungan. So kalau kita tengok kuartal yang seterusnya ni, mungkin bulan 11 atau bulan 12 ni, kita tengok kalau syarikat ni mengalami keuntungan, maksud ada something kebaikan yang telah dilakukan oleh syarikat lah untuk pulihkan balik dia punya bisnes. Okay, so kita tengok annual dia pula. Okay, annual secara keseluruhan masih lagi rugi ya. So kebanyakannya dia ada catatkan kerugian 2018, 2017. Tapi lepas tu dia mengalami kerugian. Okay, kerugian sebelum dekat akhir pun dah ada kerugian. Okay, so kita tengok daripada technical chart dia. Okay, technical chart dia kita tengok daripada saham ni. Okay, saham ni sebenarnya dari 2010, kalau kau tengok ni ada satu benda panjang dekat sini ya. Okay, satu benda yang amat panjang dekat sini. Alright, ini menunjukkan bahawa saham ni okay, kurang stable. Okay, sebab apa dia pernah cecah harga lebih kurang okay, dekat okay, lebih kurang saham ni lebih kurang dalam okay, dalam 78 sen. Okay, 78 sen dan dia turun okay, sehingga tahap okay, kembali sehingga tahap okay, tak silap aku dekat sini 35 sen, 31 sen setengah. Okay, 31 sen setengah. So agak panjang ni.
So dia punya dipanggil ketahanan saham tu kurang. Okay, tak apa, kita tengok dulu dia punya charting dia. Okay, dia tengok secara keseluruhan. Okay, dia naik dekat sini. Okay, lepas tu dia turun. Okay, lepas tu dia mendata, dia menurun. Okay, lepas tu dia naik sini. Okay, lepas tu dia turun. Okay, dan dia mendata dekat sini. Okay, so masuk macam ada satu pattern. Okay, dia menaik sini, dia turun dan mungkin dia nak mendata. Okay, mungkin itu adalah kemungkinan. Okay, tak apa, kita tengok secara lebih dekat lagi saham ni. Okay, saham ni pada musim PKP, kalau kita tengok musim PKP pada bulan Mac tu, okay, dia punya resistance dekat 30 sen dan dia punya support dekat 2 sen, sorry, 3 sen dan 2 sen. Okay, so selepas PKP pun sampai Julai, saham ni tak bergerak jauh. Okay, hanya pergerakan 2 sen hingga 3 sen. Okay, so lepas tu dia break the resistance. Untuk buat satu lagi resistance dekat kawasan ni. Okay, 6 sen. Okay, so 6 sen, lepas tu dia break, dia buat satu lagi resistance dekat sini. Okay, 7 sen dan dia buat satu lagi kat sini kat 8 sen setengah. Okay, so 8 sen setengah. So kita tengok ada beberapa resistance dan juga support dekat sini. Okay, so lepas tu dia break, dia sampai 8 sen setengah, dia turun. Dia turun, dia break, dia break support 7 sen, dia break support 6 sen dan dia sampai ke support lama dia tu. Okay, 3 sen. So sekarang ni dia bermain-main dekat 3 sen. Okay, sekarang ni dia naik dan sekarang ni saham dekat 4 sen setengah. So kita nak tengok sama ada saham ni nak pergi naik, okay, ataupun dia nak turun dan break the support dan pergi ke support yang lama ni lah, 2 sen ni. Okay, so kita tengok secara indikator dia, kita tengok kita tengok pada MACD. Okay, secara keseluruhan MACD, kalau kita tengok MACD sudah memberi buy signal lama lah. Okay, dekat sini buy signal dah lama dia bagi dalam lebih kurang 3 sen, harga 3 sen. Okay, tapi saham ni agak lama memang maksa sebelum dia naik, sebelum dia bagi kenaikan. Okay, kalau tengok kepada landai ni pun, okay, tak adalah begitu kuat sangat. Tapi dia dah sampai, dia dah melepasi 00. Dua line ni sama si 00 bermaksud saham ni ada kekuatan untuk naik. Okay, saham ni ada kekuatan untuk naik. Mungkin dia nak repeat macam ni lah. Okay, kalau kita tengok ni, okay, dia panjang, terus tu dia naik. Okay, dia naik. So mungkinlah dia nak repeat the history. Okay, dia nak repeat the history. Okay, ni kepada MACD. Okay, kalau kita tengok kepada weekly dia pula. Okay, weekly MACD dia, okay, kita tengok okay, sebenarnya dia dah bersilang dekat sini. Okay, dia dah bersilang tetapi dia masih lagi bawah kosong. Okay, dia masih lagi bawah kosong, bermaksud saham ni kurang ada kekuatan based on weekly. Okay, based on weekly. Okay, pada monthly pula, dia dah sampai ke bawah. Okay, dia sampai ke bawah. Kalau tengok ni, dia punya kuncupan dia pun dah makin kurang. Bermaksud saham ni ready untuk naik. So ini pun, biru ni pun dah ke atas. Okay, ini pun dah mula merapat. So bermaksud saham ni naik. Tapi mungkin based on weekly, dia masih lagi belum ada kekuatan sebenarnya untuk naik. Okay, tapi ada possibility untuk dia naik. Okay, based on daily. Okay, so kita tengok RSI, kita tengok RSI pula. Okay, RSI pun menunjukkan dia cangkul tu nak ke naik ke atas, okay, ke atas, tapi dia dalam keadaan neutral lagi lah. Okay, dia dalam neutral lagi. Okay, pada weekly, okay, weekly kita tengok weekly pula pun sama ke atas. Okay, tengok monthly pula. Kita slow. Okay, monthly pun nak ke atas. So, tiga-tiga RSI menunjukkan dia nak ke atas. Okay, tak apa. Kita tengok kepada stokastik pula. Okay, stokastik. So, okay, stok pun menunjukkan benda yang sama. Okay, dia nak ke atas. Okay, nampak dia dah bersilang dan dia nak ke atas, ke overbought.
Okay, so bagi aku kalau tengok kepada indikator ni, paling tinggi dia pernah capai stokastik dalam lebih kurang 100. Okay, so bagi aku dia mungkin akan cecah, okay, 6 sen ni, tapi lepas tu dia akan turun. Okay, dia akan turun. Mungkin dia susah sikit nak break, tapi tak tahulah sama ada dia break. Dia ada kekuatan based on MACD ni. Okay, tapi based on stochastic ni macam dia dah nak sampai ke overbought. Okay, overbought, dan mungkin dia bertahan atau bermain-main dekat 6 sen. Tapi ada kemungkinan dia naik lah. Okay, sebab apa dia dah bersilang dekat sini dan dia hampir nak sampai ke overbought 80 ni. Okay, so kita tengok kepada weekly chart je. Let's go already. Let's slow ini ya. Maaf. Okay, so minta maaf, internet agak slow hari ni. Alright, so kita tengok tadi MACD tadi menunjukkan ada kekuatan So kita tengok pada daily ni indikator RSI dan juga indikator stokastik. Okay, stokastik. Okay, kita tengok saham ni memang ada kekuatan. Okay, kita ambil support resistance penting lah. Okay, kat sini 60 sen dan juga support dia dekat kawasan sini. Okay, so daily menunjukkan dia ada kekuatan untuk naik based on the RSI dan stochastic. Okay, weekly pula kita tengok pun sama. Okay, sekarang ni weekly dia dah bergerak naik sebenarnya. Dia dah bergerak naik, dia dah sampai ke oversold ni dan dia bergerak naik. Okay, dia sekarang ni dah tengah nak bergerak naik. Okay, untuk monthly pula dia dah berada di oversold. Okay, dia dah berada di oversold dan biru dah menjelang kat sini. So bertanda memang saham ni nak naik. Okay, memang saham ni nak naik. Tapi bagi aku, pandangan aku, berkemungkinan saham ni akan naik sehingga 6 sen. Okay, sehingga 6 sen dan mungkin dia tak break dulu. Okay, mungkin dia berada dekat 6 sen. Okay, bergerak berada di 6 sen. Okay, dan dia tunggu kalau dia ada strength, based on MACD dia ada strength. So dia mungkin akan pecah 6 sen ni ataupun dia turun balik. Okay, tapi apa yang aku nampak satu lagi adalah kita tengok kat sini dekat RSI ni. Okay, dekat RSI ni dengan harga yang sama dekat sini. Okay, dekat harga yang sama dekat sini. Harga yang sama dekat sini 45 sen, 4 sen setengah. Ya, ada satu tertanda bahawa saham ni berkemungkinan selepas dia naik tu dia akan turun kembali. Kita tengok ni. Okay, kita tengok satu divergent dekat sini. Okay, satu divergent dekat situ. Okay, so maksudnya saham ni berkemungkinan akan naik dengan harga yang sama. Okay, dekat sini dia harga sama dekat sini, tapi dia penurunan dekat sini. So berkemungkinan saham ni lepas dia naik dia akan turun. Okay, dia akan turun. Okay, so itu saja pandangan aku. Okay, minta maaf atas internet yang kurang bagus. Okay, ini pandangan aku untuk saham TGB. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.